lift me up high. You spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudari muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati Allah, sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mudah-mudahan sentiasa memilih kita untuk sentiasa kita mendapat kesempatan demi kesempatan untuk menambah baik segala amal-amal kebajikan, untuk kita mempersiapkan, memperbanyakkan bekal-bekal perjalanan yang masih jauh. Negeri akhirat itu kita tak tahu, jauh, sangat jauh. Dan oleh kerana tidak ada lagi yang dah pergi ke negeri akhirat lalu balik, boleh kita bertanya berapa jauh negeri akhirat, darul akhirah tu berapa jauh. Tak ada lagi yang nak kita bertanya, kan? Kalau ada yang boleh kita bertanya, kita bertanya. Mungkin ada yang jawab tak jauh sangat, lebih kurang 80 km daripada sini. Kalaulah negeri akhirat tu sekadar 80 km, bekal kita tak perlu banyak, kan? Tak perlu banyak bekal kita. Cukuplah 7 biji roti canai pun dah cukup dah. Tetapi darul akhirah itu terlalu jauh dan kita tak tahu apa yang ada di hadapan. Cuma beberapa isyarat-isyarat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlukan kepada bekal-bekal yang cukup, bekal-bekal yang banyak. Sebab itu kita tidak boleh menangguh waktu. Ada yang kata nak tunggu PKP ni barulah kita nak rajin solat berjamaah. Ada yang kata habis PKP ni baru nak start wirid baca Quran mengaji. Kelas pun semua kita tutup, nanti habis PKP baru nak mula kelas. Jangan kita tunggu. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita jangan bertangguh-tangguh. Sebab hari ni ada yang tidur malam, dia tak bangun-bangun dah sebelah paginya. Ada yang tidur malam, itulah isyak yang terakhir untuknya, itulah berbuka yang terakhir untuknya, itulah sahur yang terakhir untuknya. Dan ada yang tak sempat Syawal pun. Na'udzubillah min zalik. Semuanya berlaku di hadapan mata. Kita ni, apa istimewanya kita ni? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencucuri rahmat. Telah kembalinya Tuan Guru kita, Datuk Ismail Kamus. Marilah sama-sama tuan-tuan kita hadiahkan bacaan kita ini. Allah boleh buat. Allah ada kekuasaan, ada rahmat. Allah Ta'ala ada kekuatan, Maha Penyayang. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab dan kita hadiahkan kepada Tuan Guru kita. Mudah-mudahan lancar perjalanannya ke alam sana dan sentiasa dirahmati Allah, dikasihi, disayangi Allah, dan apalah kiranya menempatkan beliau di Jannatul Firdausnya. Amin. Mari sama-sama kita bacakan Ummul Kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudari muslimin muslimat sekalian,
pada menyampaikan kuliah duha di Amanah Saham Pahang. Saya ni orang Pahang. Kita menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman bagi saudara-saudara yang baru berkenalan tetapi dah lama pada talian audio kuliah ini. Mari sama-sama kita cari buku ni. Bagus sangat. Saya ni buku yang dah lama guna di pondok dulu ni. Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Tuan-tuan cari buku ni, bagus sangat. Dan saya setiap hari Jumaat pagi akan menyampaikan dengan kemampuan yang ada. Ilmu taklah tinggi mana sangat pun. Dia menyampaikan penyampaian oleh Imam Habib Abdullah Haddad ni, saya tolong sampaikan aja kepada pegawai dan kaki tangan. Dan bagi tuan-tuan yang baru saja berkenalan, baru ta'aruf, mari sama-sama kita cari buku ni, kita ambil manfaat. Dan pada pembahasan pada kali ini kita sampai kepada bab perihal puasa, yakni kelebihan bulan Ramadan. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, mengenai kelebihan bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Ramadan ila Ramadan wal jum'atu ilal jum'ati was salatu ila salati mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir atau kama qala. Ya, kata Rasulullah SAW, bulan Ramadan ke bulan Ramadan. Macam bulan Ramadan ni, nanti ke bulan Ramadan yang akan datang. Dan hari Jumaat ke hari Jumaat, dan Sabtu, dan satu semayang, satu solat ke solat yang akan datang adalah menjadi mukaffiratun, menjadi penebus dosa di antara keduanya, selama dijauhi segala dosa-dosa yang besar. Begitu hebatnya Ramadan yang Allah Ta'ala berikan. Jadi saudara-saudari sekalian, syukur kita dapat berada pada 15 ataupun ke-16 Ramadan dah pada hari ini. Ada yang tak dapat sempat, tak dapat menyelesaikan Ramadannya. Ada yang tak sempat Ramadan pun. Bulan Sya'ban, bulan Rejab pun dah dipanggil balik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni Allah Ta'ala memilih untuk kita berada pada Ramadan kali ini. Marilah kita jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling bagus, Ramadan yang paling baik, Ramadan yang paling istimewa berbanding daripada Ramadan yang sebelumnya. Kan kita kena ada rasa bahawa jangan-jangan inilah Ramadan terakhir. Kita tak minta lah begitu kan. Kita minta kalau boleh panjangkan umur kita ni. Tapi berapa ramai mereka yang tak sempat Ramadan pun, Syawal pun tak sempat. Maka kita ni sekadar menunggu giliran sahaja. Bukan hebat sangat sebagai saya ustaz jadi panjang umur, belum tentu lagi. Allah Ta'ala masih lagi beri kesempatan kepada kita. Malangnya kita tak ambil peluang, kita tak ambil kesempatan. Masih bertangguh-tangguh lagi dalam kita mempersiapkan bekal dan amal. Jadi daripada Ramadan ke Ramadan tahun ni ke tahun depan adalah sebagai kifarah menebus segala dosa-dosa yang lalu. Kita ni banyak salah. Kita ni berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu saat kita lupa pada Allah adalah merupakan satu kesalahan, satu dosa dari sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak seharusnya kita melupakan Allah walau sesaat, kerana tidak pernah Allah Ta'ala melupai kita. Allah tak pernah lupa pada kita. Allah sentiasa menguruskan. Walaupun dalam sesuatu keadaan, setengah manusia, dalam keadaan Allah Ta'ala limpahkan rahmat, berikan rezeki yang banyak, dia masih melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillah. Saudara-saudari sekalian, Rasulullah bersabda lagi. Mari sama kita telusuri muka surat 167. Lupalah pula nak beritahu muka surat berapa ya. Muka surat 167, buku lama. Kalau tak salah saya dah ada 3 cetakan. 3 kali cetakan ni. Muka surat ni mungkin berbeza sedikit-sedikit. Assalamualaikum. Salam 15 Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan bulan Ramadan, huwa syahrus sabr, itulah bulan sabar. Apa maksud bulan sabar? Selama 11 bulan ni kita tak sabar ke? Ini yang kita bimbang ni. Selama 11 bulan ni kemungkinan kita ni bukan tak sabar, malah pernah hilang sabar. Maka kesabaran ni perlu sebenarnya. Ya, tema dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu sabar dan kasih sayang. Tiba-tiba pula kehidupan kita lawan daripada sabar tu. Kita ni suka melenting, suka bergaduh, suka berkelahi, suka pemarah dan sebagainya. Apakah itu akhlak yang mulia? Tengah-tengah marah mati, na'udzubillah min zalik. Kan? Tengah-tengah marah, tengah-tengah mengamuk, mati dalam keadaan itu. Sedangkan orang yang marah tu terbukalah pintu-pintu syaitan. Na'udzubillah min zalik. Nabi sebut inilah bulannya untuk melatih, untuk bersihkan, untuk kembalikan kehebatan jiwa yang Allah Ta'ala, qalbun yang Allah Ta'ala telah ciptakan untuk kita, iaitu dia sabar. Maka kita latih ditarbiyah jiwa kita. Inilah di madrasah yang besar selama 30 hari. Latih kita supaya sabar. Huwa syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Dan sabar itu pahalanya ialah syurga. Sebab tu yang suruh sabar tu. Orang yang bersabar ni adalah calon-calon syurga. Mari semua kita tengok diri kita masing-masing. Saya pun tengok diri saya ni, penyabar tak saya ni, kan? Sabar ke tidak? Dan kita tengok sekeliling kita, isteri kita sabar tak? Suami kita sabar tak? Ya? Ada tak ciri-ciri seorang mukmin yang as-sabirin, yang penyabar? Ya, sabar tu maksudnya yang betul-betul sabar. Bukan maknanya waktu solat sampai habis waktu solat, tak solat-solat, kenapa? Sabar sampai tak solat. Itu bukan, ya. Jadi sabar tu sebenarnya membawa kita ke syurga sebenarnya. Ya, kalau ibarat sungai itu, dia bermuara ke satu tempat, iaitu semuanya ke syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi kita bersabar, lagi Allah Ta'ala kurniakan ganjaran yang besar. Jadi tuan-tuan, bersabar, banyakkanlah bersabar. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, awaluhu rahmah. Ramadan ni pada awalnya adalah rahmat. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan itu adalah keampunan. Ni kita dah 15 ni ya. Ni tengah-tengah lah ni. Ya. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan di akhir Ramadan itu adalah kelepasan daripada api neraka. Walaupun hadis ini ada yang menyebutnya sebagai, ya, ada yang menyebutkan sebagai hadis yang dhaif, ya. Di antaranya Ibn Hajar Al-Asqalani yang mengatakan bahawa hadis ini, ya, yang katakan Ramadan ni pada permulaannya rahmat, pertengahannya itu keampunan, di penghujungnya kelepasan dari api neraka. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, kata Ibn Hajar Al-Asqalani, kerana di dalamnya ada satu orang perawi bernama Ali bin Zaid bin Jid'an, yang disebut dhaif, yang disebut mungkar. Hadis ni dhaif, ya. Tapi hadis dhaif boleh kita beramal, Banyak sangat kita dengar bacaan-bacaan hadis ini, ya. Sebenarnya ada satu hadis yang sahih, ya. Al-Bazzar dan juga Ahmad, ada satu hadis yang sahih yang agak-agak mirip, yang agak-agak sama dengan hadis yang tadi ni, ya. Yang bunyinya, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu, fi kulli yaumin wa laylatin mutaqa'un minan nar fi syahri Ramadan. Lebih kurang begitulah bunyi hadisnya, atau kama qala. Hadis daripada Al-Bazzar mengatakan bahawa sesungguhnya bagi Allah itu pada tiap-tiap malam pada bulan Ramadan adalah kelepasan daripada api neraka.
tiap-tiap malam, tiap-tiap malam daripada Ramadan itu mutaqa'un minan nar, adalah kelepasan daripada api neraka. Ini hadis yang sahih sebenarnya. Pembebasan daripada api neraka itu berlaku pada setiap malam, bukan di ujung aja. Sebab tu orang kadang-kadang dia tak datang masjid pada awalnya, dia kata rahmat dia buat kat rumah tak apa. Pertengahan maghfirah pun tak mari lagi masjid, pada musim-musim dululah, bukan musim PKP ni. Jadi kita datang 10 malam akhir, sebab 10 malam akhir ni mutaqa'un minan nar. Jadi ini satu kesilapan sebenarnya, berdasarkan kepada hadis yang sahih, iaitulah pada setiap malam daripada Ramadan itu adalah pembebasan, adalah kemerdekaan. Siapa yang nak merdeka daripada api neraka? Siapa yang nak bebas daripada api neraka? Maka Allah Ta'ala beri peluang, iaitu pada setiap daripada malam-malam Ramadan itu, dengan ibadah yang kita lakukan, imanan wahtisaban, benar-benar kita beribadah, berasa diri banyak salah pada Allah. Itu yang rajin sembahyang, itu yang rajin istighfar, rasa diri banyak salah, selalu istighfar, astaghfirullahalazim, kadang-kadang sampai menitis air mata minta ampun pada Allah. Tu bukan apa, bimbang-bimbang tak dengar, bimbang-bimbang Allah tak ampunkan kita, dan kita tidak layak masuk ke syurga. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu selagi mana kita hidup di atas muka bumi ni, di antara tugas kita yang paling besar ialah kita balik bertemu dengan Allah. Kita tak bawa beban-beban dosa itu. Sebab tu ada orang tanya, boleh bawa dosa sikit-sikit? Tak boleh, walaupun sikit dosa. Kena bersihkan diri kita dengan istighfar, dengan ibadah. Saudara-saudari muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kerap memerhatikan kaum muslimin pada malam pertama dari bulan Ramadan. Siapa yang mendapat perhatian Allah Ta'ala, nescaya tidak disiksanya, dan seterusnya dia mengampunkan mereka pada malam akhir dari bulan Ramadan. Jadi kita kena ambil perhatian. Sebab tu yang kita kena buat tarawih. Sekarang musim PKP, kita buat di rumah, kan? Kita buat di rumah, jangan tak tarawih. Kita nak tarik perhatian. Ya Allah, tengok ni hamba-Mu ni. Bukan nak tunjuk ke manusia, tunjuk kepada Allah. Aku memang nak sungguh syurga, ya Allah. Aku memang banyak salah dan aku mengharapkan keampunan-Mu. Allahumma innaka afun, ya Allah. Kau maha pemaaf, ya Allah, maha pengampun. Tuhibbul afwa, kau suka mengampunkan. Kau suka mengampunkan kesalahan, maka ampunkanlah segala kesalahan dan dosa. Jadi selagi mana kita pernah buat dosa, pernah kita melakukan perkara mungkar, kita tak boleh duduk dalam keadaan kata orang senang hati. Bukan nak suruh susah hati, jangan kita pandang yang negatif pula, ya. Maksudnya jangan duduk tak semayang tarawih, semayang fardu pun masih tinggal, subuh pun kita masih tinggal lagi, Quran kita tak baca, kita tak wirid, kita tak berzikir. Jadi bagaimana dikatakan kita tu menyesali perbuatan kita? Na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Ta'ala diperhati ni. Allah sedang memerhatikan kita, khususnya bulan Ramadan. Bukan bulan-bulan lain Allah tak pandang kita. Pada bulan Ramadan Allah perhatikan kita. Berkata Jibril AS kepada Nabi SAW, siapa yang menemui bulan Ramadan sedang ia tiada diampuni Allah Ta'ala, nescaya ia akan dijauhi Allah dari rahmatnya. Katakanlah amin. Wahai Rasulullah SAW berkata amin, bila Jibril berbisik kepada Rasulullah, tolong aminkan, maka Rasulullah pun aminkan doa Jibril itu. Apa di antara doanya? Siapa yang menemui bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampunkan dosanya, sampai habis Ramadan masuk bulan Syawal belum terampun lagi dosa-dosanya, maka dia akan lebih jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Rasulullah pernah sebut, faya ajaban,
Sangat aku rasa heran sungguh. Aku rasa heran sungguh. Aku rasa takjub. Liman adraka Ramadan fala yaghfirulah. Seseorang itu telah melalui Ramadan daripada 1 sampai habislah Ramadan tu, fala yaghfirulah. Ternyata Allah tidak ampunkan dosa-dosanya. Sehingga masuk ke bulan Syawal pun masih ada lagi dosa-dosanya. Faya ajaban, kata Nabi. Pelik sungguh, kata Nabi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Sebabnya begitu, ya. Kenapa begitu? Kerana pada bulan Ramadan lebih mudah dicetuskan sebab-sebab mendapat pengampunan dari bulan-bulan yang lain. Lantaran itu tiada seseorang yang diharamkan memperoleh keampunan pada bulan itu, melainkan ia terlalu banyak memalingkan diri dari Allah Ta'ala. Jadi inilah dia bulan yang bukan bulan lain kita tak minta ampun, bukan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang lebih mudah mencetuskannya. Sebab apa? Sebab kita puasa. Apabila kita laporkan perut, hati kita begitu sensitif, mudah berzikir, mudah sembahyang, mudah baca Quran. Bila perut kita laparkan, inilah bulannya. Bulan-bulan yang lain bukan tak istighfar, cuma bulan Ramadan ni lebih mencetuskan lagi sebab-sebab mendapat keampunan itu. Jadi semua orang layak untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, kata pengarang kitab ni, kecuali mereka yang memalingkan diri daripada Allah. Dia sendiri yang berpaling, angkuh, sombong. Dia sendiri bagi punggung, kata orang Kedah, bagi pungkok. Ya. Allah Ta'ala nak beri keampunan, dia berpaling, buang muka. Na'udzubillah min zalik. Melainkan ia terlalu banyak memalingkan diri daripada Allah Ta'ala dan sangat berat penentangannya. Maka sebab itulah ia telah dijauhkan dan diusir dari pintu Allah. Kami mohon perlindungan dan keselamatan dari kemurkaan Allah Ta'ala dan siksaannya serta segala bala bencananya. Kita berhenti sampai setakat itu dululah, ya, kuliah kita ni. Jadi saudari-saudari muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mohon pada Allah, kita menghargai setiap masa yang berlalu. Kita sejak kebelakangan ni ada je berita-berita kematian, kan? Bangun pagi bunyi telefon, bila kita baca telah kembali ke rahmatullah. Amin amin amin. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Sesuatu berita mendukakan kita sebenarnya. Kita kehilangan saudara, kaum keluarga, sahabat handai, ya. Kita kehilangan satu orang sosok tok guru, ya. Kita tengok orang-orang alim seorang meninggalkan kita, ya. Sedangkan kita perlu kita perlu kepada bimbingan dan panduan. Maksudnya apa tu, ya? Kita ni kalau kita masih lagi berdiam diri, kita dah tahu kita ibadat kita masih kurang, kan? Ibadat kita masih kurang. Kemudian kita setengah-setengah ibadat tu kita mai ikut orang aja. Tapi kita tak ada satu step, satu langkah action, tindakan untuk nak berusaha. Maka kita bimbang. Ya. Kita bimbang dengan umur yang Allah Ta'ala bagi ni. Kita bimbang tidak berkesempatan untuk kita nak menambah baik segala amal-amal soleh. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan yang dapat kita bersama pada kuliah kali ini. Kita sambung lagi nanti insya-Allah pada muka surat 168. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini tentang keistimewaan bulan Ramadan. Sekarang kita berada separuh daripada bulan Ramadan, ya. Manakala Imam Asy-Syafi'i itu dah galak sangat dah pada semayang witir tu, pada rakaat yang terakhir, satu rakaat kita dah kena baca doa kunut. Dan kita nak membawa pada penghujung 10 Ramadan terakhir, 10 malam akhir. Jadi apalah kiranya saya pesan kepada tuan-tuan yang berada pada talian ini ataupun selepas ini berada pada talian, kita cuba berazam pada Ramadan kali ini untuk kita memburu Lailatul Qadar.
Bayangkan pada malam seluruh para malaikat, tanazzalul malaikah, malaikat semua, waruh, dan juga Jibril alaihissalam. Ada yang menyebutkan bahawa ruh ini ialah roh-roh mereka yang diizinkan Allah, yang telah kembali, yang telah meninggal dunia bersama-sama, yang diketuai oleh Jibril alaihissalam. Seluruh para malaikat turun pada malam Qadar. Sejumlah daun-daun yang ada di atas muka bumi ini, bayangkan. Malam tu bila dia turun, kita tidak beribadah. Na'udzubillah min zalik. Agak-agak berapa lama kita rugi? Kita telah kehilangan 83 tahun. Masya Allah. Sebab itu untuk kali ini ada setengah-setengah daripada kita ni lah, setiap kali Ramadan insya-Allah dia memburu Lailatul Qadar, Allah Taala izinkan. Start daripada bulan Rejab dah berdoa, ya Allah, temukan aku dengan Lailatul Qadar ya Allah, aku ingin beribadat pada malam Qadar ya Allah. Allah Taala izinkan. Kita tengok tok-tok guru kita, para alim ulama. Kenapa tuan-tuan ya? Pertama sekali, paling mudah, kerana umur kita ni pendek. Bimbang-bimbang tak cukup syarat masuk syurga. Ada orang umur 70 tahun baru sungguh-sungguh nak semayang. Sedangkan kita dah tahu, kita masuk syurga ni bukan sebab amalan. Kalau sebab dek semayang kita itulah, kita dah dada, aku layak masuk syurga. Apa sangatlah solat kita berbanding dengan para sahabat. Ya. Dan mereka sendiri pun tak mendabik dada, aku ahli syurga. Tengok solat mereka berbeza jauh dengan solat kita. Ada orang umur 70 tahun baru nak taubat, baru nak tinggalkan semua maksiat, baru nak ke masjid. Sebab itu Allah Ta'ala dia faham umur umat Muhammad 60 ila 70, 60 ke 70. Allah berikan satu keistimewaan, yakni pada Ramadan ada satu malam, satu je, bukan 2 malam, 3 malam, satu malam aja, setahun sekali, iaitulah Lailatul Qadar. Saudara-saudari sekalian, sebelum saya mengundur diri, mari sama-sama kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, apalah kiranya memilih kita untuk kita dapat beribadah pada malam Qadar. Maksudnya bila malaikat turun tu kita sedang beribadat. Dan beribadat di sini tak semestinya kita berada di tikar sejadah. Kalau berada di tikar sejadah lagi bagus. Dalam keadaan kita sedang berbaring rehat tapi beribadah, sedang kita bersahur beribadah, ya. Jangan sempat kita tengah main game untuk ibadah ke, ya, atau sedang tengok televisyen, itu ibadah ke, ya. Kalau tengok TV, channel ceramah contohnya, boleh jadi dapat pahala Lailatul Qadar, ya. Sebab kita dalam rangka ibadah, apa sahaja yang kita buat dalam rangka ibadah pada malam tersebut, mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita Lailatul Qadar seumpama beribadat 83 tahun. Apakah umur kita mencecah 83 tahun? InsyaAllah, ya, tapi tak ramai. Tetapi walaupun umur umat Muhammad pendek, tetapi ibadahnya menjangkau 83 tahun. Kan hebat. Jadi sekadar itu sahaja. Banyak, ya, kalau ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak. Kalau ada sendegurau yang tak berkenan di hati, ada kata-kata yang agak menyinggung perasaan, mohon ampun, mohon maaf. Terima kasih kepada tuan-tuan yang berada di talian. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ganjaran, ya, memberikan kita keberkatan dalam kehidupan, insya-Allah. Kita mohon pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku manusia, jadikanlah aku orang-orang yang sabar ketika diuji. Jadikanlah aku orang-orang yang ketika dibenci, kita jadi orang yang kuat, semakin dekat dengan Engkau, ya Allah. Seandainya di sana ada yang sedang sakit, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Yang sedang menderita COVID-19, Kau sembuhkanlah, ya Allah. Dan Kau angkatkanlah penyakit-penyakit ini dengan menurunkan penawar-Mu, ya Allah. Kita mohon pada Allah, seandainya di sana masih ada yang bersedih
maka berikanlah kabar-kabar gembira kepada mereka ya Allah. Seandainya di sana ada yang masih dalam keadaan kesempitan dan kesusahan, Kau luaskanlah rezeki mereka, Kau permudahkanlah segala urusan-urusan kehidupan mereka. Jadi sekadar itu sahaja, mari sama-sama mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, ya, buang jauh-jauh sifat angkuh dan juga takbur dalam jiwa-jiwa kita, sebab itu yang akan menghalang kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kita tutup dengan baca tasbih kifarah dan surah wal asri. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Lilladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Love is everywhere. So